Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama Ustazah Amira daripada Sekolah Seri Wangi 2. Okey, hari ini Ustazah nak bincangkan kertas soalan ulang kaji lah. Kertas soalan ujian penilaian kelas Kafah UPKK 2019. Ini soalan sebenar ya. Jadi Ustazah nak kita ulang kaji sama-sama. Kita bincangkan jawapan. Ustazah harap anak murid Ustazah semua dah siapkan menjawab soalan ni. Jadi hari ni kita bincang sama-sama. Okey, ini ulum syariah. Okey, ulum syariah ni ada dua tajuk, iaitu akidah dan ibadah. Okey, masa diberikan, kalau ni biasa sebenar lah, masa yang diberikan 1 jam 30 minit. Okey, kita tengok, kita baca dia punya arahan dia kan. Tuliskan nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada petak yang disediakan. Ini yang kat atas tu lah. Kalau peksa sebenar ni awak kena isi. Benda ni ada dekat tampal kat atas meja nanti. So tak payah hafal pun. Awak tiru je nanti waktu peksa sebenar. Okey, nombor 2. Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Kat sini tulis bahagian A 50 markah, bahagian B 50 markah. Kat sini bahagian A ni merangkumi akidah, bahagian B merangkumi ibadah. Okey. Nombor 3. Anda dikehendaki menjawab semua soalan. Ingat semua soalan. Jadi jangan tinggalkan soalan tanpa dijawab. Jadi benda tu merugikan awak. Okey. Tengok nombor 4. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruangan jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini. Jadi ini jawapan kertas soalan awak. Dalam ni juga awak kena jawab. Okey, faham? Okey, kita buka. Okey, kita tengok ini bahagian A. Kita baca dulu punya arahan. Soalan 1 hingga soalan 10. Kat sini ada 10 markah. Maksudnya satu soalan 1 markah. Okey, arahan dia. Bulatkan jawapan yang betul. Dia kata apa? Bulatkan. Jadi bila dia kata, awak kena faham arahan ni. Dia kata bulat, maksudnya awak kena bulat. Awak jangan pangkah, jangan garis. Faham? Okey, kita tengok soalan 1. Apakah hukum beriman kepada kitab? Apakah hukum beriman kepada kitab? Okey. Kita bulatkan dia apa yang dia nak. Hukum beriman. Awak kena ingat dalam subjek akidah, hukum beriman hanya ada satu je hukum dia, iaitu wajib. Kalau dia tanya hukum beriman kepada kitab ke, hukum beriman kepada malaikat ke, hukum beriman kepada qada dan qadar ke, hukum beriman pada sifat wajib bagi Allah ke, memang ini sahaja jawapannya. Jangan jawab benda lain. Okay, faham? Bukan sunat, bukan haram, bukan harus, bukan makruh, semua bukan. Jawapannya adalah wajib. Okey, tengok soalan nombor 2. Al-Quran diturunkan kepada Nabi apa? Okey. Kat sini kita kena tengok balik nota kita. Keyword dia ZDK IIS AMA TMI. Okey, ZDK ni apa? Zabur, Daud, Kibti. Kitab Zabur kepada Nabi Daud, bahasa Kibti. Jadi asal Al-Quran. Bukan. Isa, Injil, Suryani. Isa kepada Nabi Isa, kitab Injil kepada Nabi Isa, bahasa Suryani. Okey, jadi bukan. Okey, tengok Musa, TMI. Taurat, Musa, Ibrani. Bukan Al-Quran. Jadi bukan Nabi Musa. Kita tengok AMA. Al-Quran Muhammad, bahasa Arab. Jadi Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Okey, tengok nombor 3. Berikut adalah sifat wajib bagi Allah.
Okey. Berikut adalah sifat wajib bagi Allah. Tapi dia ada kat sini kecuali. Jadi maksudnya apa? Awak jangan terlepas pandang benda ini. Jadi dia nak apa? Sifat wajib. Tapi biar ada kecuali, maksudnya dia nak sifat yang berlawanan dengan sifat wajib. Sifat apa? Sifat mustahil. Jadi kita tengok. Alif, baqa. Baqa ni sifat wajib. Jim, wahdaniyah. Wahdaniyah apa? Sifat wajib. Qiyamu binafsihi. Qiyamu binafsihi apa? Sifat wajib. Fana. Fana bukan sifat wajib. Jadi jawapan dia apa? Ba. Okey, baik. Kita tengok nombor 4. Antara berikut, yang manakah sifat wajib bagi Allah? Kat atasnya ada kecuali. Kat bawah ni ada kecuali tak? Tak ada. Jadi bila tak ada kecuali, memang inilah jawapan yang dia nak. Okey, sifat wajib bagi Allah ada berapa? Ada 20. Jadi kita tengok. Tunggal. Ada pengakhiran. Berketurunan. Perlu bantuan. Kita tengok. Berketurunan, salah. Sebab Allah tak kahwin kan? Perlu bantuan, salah. Sebab Allah nak ciptakan sesuatu, dia tak perlu minta bantuan dengan manusia pun. Ada pengakhiran, salah. Sebab Allah ni tak akan mati sampai bila-bila. Itu tak ada akhir lah. Jadi tunggal. Betul tak tunggal? Allah tu satu. Betul. Allah itu satu. Jadi jawapannya alif. Okey, jadi kita tengok soalan nombor 5. Lawan bagi sifat wahdaniyah ialah apa? Dia nak apa? Dia nak lawan bagi sifat wahdaniyah. Tadi kita tengok wahdaniyah ni maksudnya apa? Wahid, satu, esa, tunggal. Jadi lawan dia satu, lawannya banyak. Kita tengok maut, maksudnya mati, salah. Ajzun, lemah, salah. Jahil, bodoh, salah. Ta'adudun, berbilang-bilang, satu lawannya banyak. Okey, betul. Jawapan dia dal. Okey, kita tengok nombor 6. Wabil akhirati hum yuqinun adalah dalil nakli bagi beriman kepada apa? Okey, kat sini kita boleh tengok. Keyword dia bil akhirah. Akhirah ni apa? Akhir, maknanya hari yang terakhir, benda yang terakhir, benda yang last sekali. Okey. Satu, malaikat, hari kiamat, kitab, qadar dan qadar. Apa yang terakhir? Malaikat terakhir ke? Bukan. Hari kiamat terakhir ke? Mungkin. Kitab terakhir ke? Bukan. Qadar dan qadar? Bukan. Jadi apa yang sesuai? Hari kiamat. Sebab hari kiamat adalah hari yang terakhir. Okey, jadi nombor 7. Apakah tanda Allah Maha berkuasa? Okey, dia nak tahu tanda. Tanda Allah ni Maha berkuasa. Maknanya Allah berkuasa. Apa menunjukkan Allah tu berkuasa? Kita tengok alif. Beranak dan diperanakkan. Allah ni ada anak dan ada yang beranakkan dia. Salah. Sebab Allah ni tunggal, satu. Dia tak ada anak. Okey, ba. Kekuasaan tidak sempurna. Kekuasaan Allah ni tak sempurna. Betul ke? Allah ni kuasa, tapi tak sempurna kuasa dia. Salah. Okey, jim. Dengan terciptanya sekalian makhluk. Betul tak Allah ni? Adanya Allah, terciptanya sekalian makhluk. Okey. Mungkin betul. Okey, kita tengok dal dulu. Perbuatan dapat dihalang oleh makhluk. Allah nak buat sesuatu, makhluk boleh halang dia. Manusia boleh halang apa yang Allah nak buat. Boleh ke manusia halang? Tak boleh. Okay, salah. Jadi jawapannya jim. Okey, kita tengok nombor 8. Siapakah yang menciptakan makhluk? Siapakah yang menciptakan makhluk? Manusia siapa cipta? Allah ke, malaikat ke, haiwan ke, manusia? Okey, jawapannya Allah. Soalan ni senang je. Kalau salah, rugilah awak. Okey, nombor 9. Siddiq, amanah, fatanah dan apa? Adalah
sifat wajib bagi Rasul. Dia nak sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ni ada 4. Okey, ada 4 sifat wajib bagi Rasul. Kazib sifat wajib ke? Bukan. Khidman sifat wajib ke? Bukan. Baladah sifat wajib bagi Rasul ke? Bukan. Tabligh sifat wajib bagi Rasul ke? Menyampaikan. Ya, betul. Jawapannya dal. Okey, baik. Kita sambung. Soalan nombor 10. Okey. Soalan nombor 10. Yaumul Jaza artinya hari apa? Yaumul Jaza. Yang ini awak kena hafal. Ada 10 nama hari kiamat. Awak kena hafal nama hari kiamat berserta artinya. Yaumul Jaza ni hari kiamat ke, hari kebangkitan ke, hari kegegaran ke, atau hari pembalasan? Jawapannya Yaumul Jaza ni adalah hari pembalasan. Okey, baik. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Soalan 11 hingga 15. Ada 5 markah. Satu soalan, satu markah. Okey, arahan dia. Tandakan right pada pernyataan yang betul dan sepangkah pada pernyataan yang salah. Okey, tengok nombor 11. Hayat adalah sifat wajib bagi Rasul. Betul tak hayat ni sifat wajib bagi Rasul? Kita tahu tadi sifat wajib bagi Rasul ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jadi hayat ni termasuk tak 4 tadi? Tak. Jadi jawapannya salah. Okey. Kita tengok nombor 12. Lawan sifat baqa ialah summun. Baqa artinya kekal. Okey, yang ini awak kena hafal setiap lawan yang Ustazah bagi tu. Okey, baqa lawan dia apa? Fana. Jadi summun ni fana ke? Bukan. Jadi jawapannya salah. Okey, tengok nombor 13. Umat Islam tidak boleh berputus asa. Umat Islam tidak boleh berputus asa. Betul tak umat Islam ni tak boleh berputus asa? Okey, betul. Jawapannya right. Okey, 14. Tunggal Allah itu sama seperti manusia. Tunggal. Tunggal ni apa? Satu. Allah ni sama ke dengan manusia? Allah ni ada satu, betul? Tapi manusia ada satu juga ke? Tak, manusia ada banyak kan? Dalam dunia ni manusia ada ramai. Jadi jawapannya salah. Okey, tengok nombor 15. Alam ini akan kekal selamanya. Alam ini akan kekal selamanya. Alam ni tak musnah ke? Kita belajar alam ni tak kekal sebab akan ada hari kiamat. Jadi jawapannya apa? Salah. Okey, baik. Kita tengok soalan 16 hingga 20. Okey, arahannya kita baca. Suaikan pernyataan alif dengan ba. Okey, yang ini pernyataan alif. Yang ini pernyataan ba. Okey, baik. Kita tengok bahagian 1, bahagian alif ni, bahagian ba. Okey, bahagian ba ni terdapat sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Okay, kita tahu sifat wajib bagi Allah ada 20. Sifat mustahil bagi Allah ada 20. Okey, kalau awak tak ingat, awak ada hafal kan sifat wajib bagi Allah, Allah wujud dan baqa tu kan? Okey, so kita boleh tengok balik. Iradah sifat wajib bagi Allah tak? Ya, dia sifat wajib bagi Allah. Qudrah sifat wajib bagi Allah ke tak? Ya, dia sifat wajib bagi Allah. Jahil sifat wajib bagi Allah ke tidak? Tidak. Karahah sifat wajib bagi Allah ke tidak? Tidak. Hayat sifat wajib bagi Allah ke? Tidak. Dia sifat wajib. Jadi yang right ni kita padankan kepada sifat wajib bagi Allah. Yang pangkah ni kita padankan kepada sifat mustahil bagi Allah. Ingat, bila dia kata suaikan, awak kena pakai pembaris. Kalau pakai pembaris, comel sikit awak punya garisan.
Okay, jadi kita tengok pada soalan berikutnya. Okay, kita tengok soalan. Okay, soalan 21 hingga 25. Okay, dekat arahan dia, isi tempat kosong berpandukan jawapan yang disediakan. Okay, ni dia kata jawapan dah sediakan. Ni tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jawapan. Soalan ada 5. Jadi ada satu soalan kita tak ada satu jawapan kita tak pakai. Okay, maaf. Okey, kita tengok jawapan pertama. Mengetahui, penawar, tawakal, terbatas, Muhammad, manusia. Okey. Kita tengok kat sini nombor 21. Kita baca soalan. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi apa? Kalau kita tak hafal lah, contohlah kan, kita tengok kat atas ni nama Nabi. Ada tak Nabi? Ada Muhammad saja Nabi. Jadi inilah jawapan dia. Okey. Tapi seeloknya awak kena hafal lah keyword tu. AMA, Al-Quran, Muhammad, bahasa Arab. Jadi Al-Quran ni kepada Nabi Muhammad. Kita tengok soalan 22. Ilmun bermaksud Allah Maha apa? Ilmun. Ilmu ni ilmu. Ilmu ni apa? Maklumat. So maklumat, kalau kita ada maklumat ni, apa maksud dia? Mengetahui ke, penawar ke, tawakal ke, terbatas ke, manusia? Okey, baik. Mengetahui. Ilmu bermaksud Allah Maha mengetahui. Ni salin letak dekat sini. Okey. Okey, 23. Al-Quran menjadi apa kepada penyakit? Al-Quran jadi apa pada penyakit? Yang kita dah jawab tadi, yang jawapan kita dah ambil tu kita potong Jadi penawar, tawakal, terbatas, manusia. Al-Quran jadi apa? Ya, betul. Al-Quran jadi penawar kepada penyakit. Okey, 24. Apa? Berserah diri kepada Allah. Siapa yang kena berserah diri dengan Allah ni? Tawakal ke berserah diri, terbatas ke manusia? Ya, manusia berserah diri kepada Allah. Okey, tengok 25. Irada Allah itu tiada apa? Irada Allah ni, kehendak Allah ni. Kehendak Allah apa? Tiada apa? Tiada tawakal ke? Atau tiada terbatas? Ya, kehendak Allah tiada terbatas. Jadi ni, ambil ni, awak salin semula letak kat sini. Okey, baik. Kita tengok soalan 26 hingga soalan 30. 20 markah. Kat sini banyak markah. Okey, arahan dia, tuliskan jawapan bagi pernyataan di bawah. Okey, ini dah masuk soalan subjektif. Soalan subjektif ni dia tak ada jawapan yang disediakan. Jadi awak kena jawab, tulis. Ingat soalan subjektif ni awak kena tulis dalam bahasa, dalam tulisan Jawi. Awak tak reti eja pun tak, awak salah eja pun tak apa. Sebab janji kalau pemeriksa tu faham apa yang awak tulis, salah ejaan tak apa. Jadi awak akan dapat markah. Okey, kita tengok 26. Tulis 2 sifat wajib bagi Allah. Dia nak apa? Sifat wajib. Kita belajar tadi sifat wajib ada berapa? Sifat wajib ada 20. Jadi dia nak 2 je. Kita tulis apa yang kita tahu. Okey, kalau kita tengok balik ke atas semua, kat sini ada 2 sifat wajib. Ilmu dengan iradat. Jadi awak boleh salin semula letak kat sini. Tak apa, kita salin semula ikut atas ni pun tak apa. Yang penting jawapannya betul. Okey, tengok bab. Namakan 4 kitab dan kepada siapa diturunkan. Dia nak nama 4 kitab. Lepas tu dia nak nabi apa yang menerima kitab. Okey, yang ini kita kena ingat keyword. Apa keyword? AMA, IIS, ZDK, TMI. Yang ni awak hafal. AMA, IIS, ZDK, TMI. Okey, jadi kita tulis balik nombor 1 ni.
A apa? Al-Quran. Jadi tulis Al-Quran. M, Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Okey. Yang kedua, IIS. Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dalam bahasa Suryani. Jadi kitab Injil pada Nabi Isa. Tu dekat sini Isa. Okey. ZDK. Kitab Zabur kepada Nabi Dia apa? Nabi Daud. Jadi tulis kitab Zabur, kat sini Zabur kepada Nabi Daud. Okey, TMI. Kitab apa ni? Kitab Taurat. Kepada Nabi M apa? Musa. Kitab Taurat. Tulis kat sini Taurat kepada Nabi Musa. Okey. Tengok 27. Sebelum saya terlupa. Kat sini 8 markah ni. Sangat banyak markah ni. Rugi sangat kalau awak salah. Jadi awak kena hafal ni je. Sikit je awak hafal ni, awak boleh sini dapat 8 markah. Cuma je awak dapat. Okey, 27. Nyatakan 2 tanda kecil hari kiamat. Okey, yang ini awak kena hafal. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda kecil ni seperti mana kita tahu sekeliling kita. Contoh ni, satu tanda kecil, wanita lebih ramai dari lelaki. Awak tengok dekat sekolah, cikgu awak ramai lelaki ke ramai perempuan? Dekat sekolah pun dah tahu dah, wanita lebih ramai pada lelaki. Itu salah satu tanda kecil. Awak hafal, wanita lebih ramai pada lelaki. Jadi kalau ada soalan ni, awak jawab tu je terus. Okey, lagi apa lagi? Masa berlalu dengan pantas. Masa ni kita duduk saja, siap pergi sekolah, tak tahu dah balik sekolah. Kita tengah main-main, tak tahu dah nak maghrib. Lepas tu dah malam. Cepat je masa berlalu. Itu salah satu tanda kecil hari kiamat. Lagi, apa lagi? Fitnah berleluasa. Jadi awak boleh hafal 3 tu. Wanita lebih ramai pada lelaki, masa berlalu dengan pantas, fitnah berleluasa. Hafal je 3. Kalau ada soalan tu, awak tulis jawapan tu. Okay, faham? Okay, kita tengok soalan berikutnya. Maaf. Okay, kita tengok soalan 28. Nyatakan 2 tanda besar hari kiamat. Okey, tadi ditanya tanda kecil. Yang ni ditanya tanda besar. Okey, tanda besar ni benda yang besar-besar keluar. Yang kita belajar kan benda besar. Ada Dajjal. Keluar Dajjal tu tanda besar. Turunnya Nabi Isa tanda besar. Turunnya Imam Mahdi tanda besar. Keluarnya asap hitam tanda besar. Apa lagi? Apa ni? Matahari terbit dari sebelah barat pun tanda besar. Okey, jadi itu semua tanda besar. Awak boleh tulis salah 2 kat daripada banyak-banyak tu tulis 2. Yang senang awak ingat Dajjal, Nabi Isa, Imam Mahdi, tu awak tulis. Okey, nombor 29. Tuliskan 4 nama hari kiamat. Okey, yang ini awak kena hafal. Hari kiamat ada 10 nama hari kiamat. Okey, tadi kat depan ada kan Yaumul Jaza. Jadi awak betul dia Yaumul Jaza. Lepas tu ada kat depan tadi Akhirah. Boleh Yaumul Akhir. Sebab hari kiamat ni hari yang terakhir. Lagi apa lagi awak hafal? Yaumus Sa'ah. Hari kiamat ni adalah hari masa. Okey, lagi nama hari kiamat ada dekat dalam nama surah. Iaitu surah apa? Surah Waqi'ah, Yaumul Waqi'ah. Lagi surah apa? Surah Az-Zalzalah, Yaumul Zalzalah. Lagi apa? Surah Qari'ah, Yaumul Qari'ah. Tulis dalam ni. Okey, dia tulis 4 saja. Ini hafal ya. Okey, nombor 30. Tuliskan 2 kelebihan Al-Quran. Dia nak 2 kelebihan Al-Quran. Kita tahu Al-Quran ni kitab apa? Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lepas tu kitab Al-Quran ni adalah apa? Mu'jizat. Kitab Al-Quran ni kitab mujizat yang Allah turunkan. Mujizat apa? Mujizat yang terbesar sekali Nabi Muhammad. Jadi itu adalah salah satu kelebihan Al-Quran. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Okey, lagi apa lagi Al-Quran? Tadi kita ada baca kat depan. Al-Quran sebagai apa? Penawar. Jadi kita boleh ambil Al-Quran sebagai penawar penyakit. Okey, baik. Okey, sampai sini soalan akidah. Okey, lepas ni Ustazah akan bincangkan soalan ibadah. InsyaAllah esok kita bincang soalan ibadah ya.
Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.